Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita akan sambunglah kuliah kita telah kita tinggalkan pada sesi yang lalu. Di mana malam ni kita akan masuk bab yang baru lah ya. Itu bab haid dan nifas dan istihadah. Saya rasa dah habis kot. Malam ni kita masuk bukan hanya bab yang baru, tapi kitab yang baru. Itulah Kitabus Shalah. Dulu Kitabut Taharah, The Book of Purification. Hak ni Kitabus Shalah, The Book of Prayer. Kita tak panggil bab solat, melainkan buku-buku ringkas sahaja. Buku-buku yang menghimpunkan fiqh secara am. Mungkin dalam satu buku hanya ada mungkin kesemua hukum Islam, mungkin taharah, semayang, zakat, haji dibuat dalam satu buku, dia panggil bab lah ya. Tapi selain daripada itu, semayang ni kita panggil Kitabus Shalah, Kitabut Taharah, Kitabuz Zakah, Kitabul Hajj. Kitab ni makna bab yang besar lah ya. Di bawahnya ada bab-bab yang lain. Dalam ibadat ada kitab-kitabnya. Ada 6 sekurang-kurangnya ya. Kitabut Taharah, Kitabus Shalah, Kitabuz Zakah, Kitabul Hajj. Ada sebagian ulama dia ada lagi kitabul janaiz, kitabul i'tikaf ya. Itu kutubul ibadat, the books of worshipping ya. Ada kitabul muamalah ya, kutubul muamalah, kitab muamalah maliyah, belakang-belakang itulah ya. Ada kitab ya. Dalam muamalah harta pun ada kitab-kitabnya. Ada banyaklah ya, 9 kitab sekurang-kurang. Menakahak pun sama juga, ada 10 kitab. Ya. Jinayat tak banyak lah ya. Ada 4-5 kitab. Begitu juga dengan apa kehakiman. Kitabul Qada. Baik, malam ni kita masuk Kitabus Shalah, The Book of Prayer. Di mana dalam Kitabus Shalah, sebagaimana Kitabut Taharah, ada bab-babnya. Cuma bab taharah ni dia lebih banyak berbanding Kitabus Shalah. Ataupun lebih kurang ya sebenarnya, lebih kurang sama banyak ya. Isi kandungan tu lebih kurang banyak saya kira. Cuma yang saya notakan di sini hanya ada 7 kitab. Sebab Ahkamus Shalah tu saya dah rangkumkan. Ahkamus Shalah, hukum hakam solat tu dia merangkumi syarat wajib semayang, sunat-sunat semayang, makruh semayang, dan perkara yang membatalkan semayang. Minta sampai terus. Ini dahsyat ni. Sampai tumpah-tumpah ha. Okey, jadi masih tak apa. Gurau je. Jadi Ahkamus Shalah dia merangkumi 3 atau 4 bab yang lain. Jika didetailkan jadi 10-11 juga. 6 campur 4 jadi 10 juga. Jadi itu saya kata tadi sama banyak antara Kitabus Shalah dengan Kitabut At-Taharah. Dan kalau kita lihat isi-isinya pun sama banyak je. Lebih kurang je. Plus minus lebih kurang begitu. Dia dua-dua bab tu dia hampir sama. Dia sudut isi dia lah ya, konten dia. Di mana bab yang pertama ialah Babul Azan wal Iqamah. Lain-lain buku, lain-lain pendekatannya. Ada ulama yang memulakan dengan bab syurut as-salah, bab syarat semayang. Ada ulama yang memulakan dengan bab wujub as-salah, syarat wajib semayang. Syurut wujubis salah, syarat wajib semayang ya. Ada ulama yang memulakan dengan babul mawaqit, bab waktu-waktu semayang. Baru mari babul azan ya.
Di mana ada ulama yang mengasing-asingkan kedua-duanya. Bab waktu sembahyang lain, bab azan lain. Tapi ada juga ulama yang mensekalikan antara bab mawaqitis solah, bab waktu-waktu sembahyang dengan bab azan. Pasal azan dengan waktu ni dia lebih kurang. Betul tak? Tak boleh kita azan melainkan dalam waktunya. Jadi azan dengan waktu ni lebih kurang. Jadi dia persekalikan. Saya pun samalah ya. Saya sekalikan saya rasa. Ada tak waktu sembahyang? Ke tak ada? Tak tahu. Saya sekalikan. Jadi babul azan wal iqamah. Bab azan dan iqamah. Yang kedua, bab syurut sihatis salat. Nak sembahyang ada conditionnya, ada syarat-syaratnya. Di mana kalau kita tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka tidak sahlah sembahyang kita. Kan? Sembahyang banyak mana pun. Tak sah. Apa maksud tak sah? Tak terima. Allah Ta'ala tak terima lah. Kan? Kemudian bab ahkamus solah, hukum hakam sembahyang merangkumi syarat wajib sembahyang. Syarat wajib sembahyang ni dia lebih kurang je dengan syarat-syarat wajib ibadah yang lain. Plus minus dia lebih kurang, cuma beza sikit. Kemudian bab sujudus sahwi. Bab sujud sahwi, walaupun sujud sembahyang ni bukan sujud sembahyang. Walaupun sujud ibadah ni dia ada beberapa sujud yang lain. Dalam buku fiqh ada 3 sekurang-kurangnya. Ada sujudus sahwi, ada sujudu as-sajadah, ada sujudus syukur. Sujud sahwi, sujud sajadah, sujud syukur. Ada lagi tak? Sujud apa lagi? 3 tu dah ya. Ada satu lagi, sujudut tilawah, 4. Kita panggil sujud sejadah. Kita yang sujud, bukan sejadah. Istilah fiqh dia panggil sujudut tilawah. Dia tak panggil sujud sajadah. Sujud sejadah, orang kita panggil sujud sejadah. Tak salah. Bila kita sebut sujud sejadah, itu yang kita maksudkan. Perkataan tu tak ada masalah nak panggil sujud tilawah ke, nak panggil sujud sejadah ke, nak panggil sujud, bagilah apa-apa nama pun tak apa. As long as yang kita maksudkan ialah ia sujud yang kita lakukan tak kala kita baca Quran. Bila lalu tempat-tempat sujud, sama ada di dalam solat atau di luar solat. Baik. Sujud syukur, kita syukurlah ya. Kerana Nabi idza atahu amrun yasurruhu kharra sajidan. Kata siapa? Sujud syukur hadis apa? Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Katanya Nabi SAW bila dia didatangi oleh satu benda yang menggembirakannya, maka dia akan sujud. Cuma yang standard dalam mazhab Maliki, dia tak terima kesunahan ataupun pensyariatan sujud syukur. Bagi dia sujud syukur ialah sembahyang syukur. Mesti sembahyang. Kata dia lah. Tapi majoriti kata sujud syukur hanya sujud sahaja. Tak kala kita terlalu gembira kerana dapat berita-berita yang besar. Perkara yang kata apa? Yang hebat lah ya. Kan? Bukan benda kecil-kecil tu dapat nikmat yang besar. Sujudlah ya. Sujud apa lagi tadi? Sujud tilawah, sujud syukur, sujud sejadah. Sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Satu lagi apa tadi? Ketiga juga jadinya. 3 je. Okey, bagus. Oh, saya dah sebut tadi awal-awal di sujud jadah kan. Saya pun sebut sujud jadah juga. Terpengaruh tu. Ustaz pun terpengaruh juga tau. Ingat ustaz ni bagus sangat. Nak minum kopi jap. Aduh. Kalau mendung panas badan jadi lemah. Nak ni beli gelang pakai gelang. Gelang magnet. Iron magnetic bracelet. Bismillah. Oh. Penuh hampas lah. Okey, mana tadi? Ada 3 betul ya? Sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Betul lah 3.
Itu adalah sujud ibadah. Sujud saja-saja nak sujud tak boleh. Pasal sujud ni ibadah. Mesti based on revelation, tauqif. Di sisi majoriti, walaupun ada sebahagian kata saja-saja sujud pun boleh. Tapi yang standard dalam mazhab Syafi'i bahkan haram kita sujud tanpa ada apa-apa sebab pensyariatannya. Lepas sembahyang, lepas berdoa ke apa, nak sujud. Banyak orang kita duk buat tu. Tapi nak kata haram bil itlaq, totally prohibited ataupun unlawful in term to Islamic hukum, tak boleh lah ya. Pasal adalah segelintir yang mengharuskan. Tapi sebaik-baiknya dia elakkan. Nak sujud semayang, bangkit semayang. Baik. Kemudian solatu al-jama'ah. Ini juga satu bab yang besar. Congregational prayer. And then bab solatul jumu'ah. Juga satu bab yang lebih besar daripada itu. Kerana ia adalah sembahyang yang diwajibkan. Baik, jadi ada 6 bab di situ yang saya notakan. Baik. Kita pergi bab yang pertama. Bab yang pertama ialah babul azan wal iqamah. Nanti bila masuk bab syarat sah sembahyang, baru saya akan sebut sikit sebanyak tentang solat. Dari sudut pentakrifannya, dari sudut historinya, saya akan sebutlah ya. Dah hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Ini kita sebut pasal azan dulu ya. Baik, bab yang pertama, the first chapter ialah babul azan wal iqamah. The chapter of azan dan iqamah. Ya. Dan di sana saya notakan syarat-syarat azan, syurut sihatil azan, syarat sah azan. Di mana jika kita tidak memenuhi syarat-syarat ini, tidak sahlah azan kita dan tidak dikira. Mesti azan lagi sekali oleh orang yang lain. Itulah maksudnya. Ya. Dan kedua ialah sunat-sunat azan. Sunanul azan. Perkara yang digalakkan. Yang disunahkan. Very preferable. Mak Saleh kata. Bila kita melakukan azan, apa yang kita kena lakukan untuk kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bagi seseorang muazzin itu. Dan saya tulis di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebenarnya ada banyak. Tapi saya masuk yang penting-penting saja ya. Especially yang ada hadisnya in specific. Baik. Jadi bab yang pertama bab azan dan iqamah. Dan sebagaimana biasa, sebelum kita bincang tentang hak ehwal azan bersabit dengan syarat sah dan juga sunat-sunatnya, kita sebut dulu tentang mukadimah azan, merangkumi maksud dan asas pensyariatan azan. Kita belajar fiqh mana-mana bab pun, kita mesti melalui introduction. Dulu setiap bab saya sebut mukadimahnya. Saya takrifkan dulu, saya sebut dulu asas-asas pensyariatannya. Kerana itu adalah tabiat hukum dalam Islam. Mesti ada definisinya, mesti ada asas pensyariatannya. Jadi kita ikut flow lah. Cuma saya tak tulis lah nota saya, tapi lah mana-mana buku fiqh ada. Ya. Azan berasal daripada perkataan Arab. Of course lah ya, walaupun ia telah disebut dalam bahasa Melayu. Kata pinjaman. Tapi kita pinjam tak hantar-hantar balik sampai sudah. Kan? Dulu kita guna istilah kata pinjaman. Mungkin ahli-ahli bahasa rasa tak apa sedap kot. Dia tukar balik kata serapan. Kata-kata kita ambil, dia berbahasa lain. Agama mostly bahasa Arab. Teknologi mostly bahasa Inggeris. Kan? Pasal banyak benda yang kita tak boleh terjemahkan. Kita tak boleh nak translate semua perkataan itu. Kalau boleh translate pun dia jadi panjang, jadi susah. Teknologi lagi tak boleh translate. Translate motosikal tengok. Kan? Translate bas tengok, bas. Translate bas. Terjemahkan bas. Susah ya. Yang mana maksud azan ialah al-i'lam. Al-azanu lughatan al-i'lam. Literally azan bermaksud i'lam. Apa nak i'lam? I'lam ni ialah memberitahu.
pemakluman, pemberitahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Okey je ya? Tak dengar. Daripada surau sana tu. Okey, baik. Mana tadi? Al-azanu lughatan al-i'lam. Dalam mana-mana buku fiqh, dalam mana-mana aliran. Itulah maksud azan secara bahasa. Di mana azan ialah pemberitahuan. Azan ialah pemakluman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut azan dalam Quran, ada dalam surah At-Taubah ayat yang ketiga. Saya tak pastilah jika ada dalam ayat-ayat yang lain. Tapi setahu saya itu satu-satunya ayat yang menyebut tentang azan. Ya. Di mana kata Allah, tapi dia tak merujuk kepada azan kita ni, dia merujuk kepada makna maklum, pemakluman, pemberitahuan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat dalam surah At-Taubah ayat ketiga untuk Rasulullah pergi beritahu kepada orang-orang kufar bahawa Allah Ta'ala berlepas diri daripada orang-orang musyrikin, daripada mereka. Wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbar annallaha bari'un minal musyrikin. Ya. Allah Ta'ala telah memberi pemakluman dan Rasulnya kepada manusia yang lain. Pada hari yang besar, hari haji yang besar. Ada ulama kata hari Arafah, Allah Ta'ala alam. Ada khilaf di situ. Tapi ketika Nabi SAW mengerjakan haji, Allah Ta'ala turun ayat ni, beritahu orang-orang kufar bahawa Allah Ta'ala, beritahu orang-orang musyrikun bahawa Allah Ta'ala berlepas diri daripada mereka. Ini ujung-ujung dakwah Rasulullah SAW. Diperingatkan lagi sekali kepada orang-orang kufar dan musyrikun bahawa kalaulah masa ni mereka tak masuk Islam lagi, Allah Ta'ala telah berlepas diri sepenuhnya daripada mereka. Wa adhanum minallahi wa rasulih. Allah Ta'ala telah memberi pemakluman ilan nas kepada manusia. Mana maklum? Allah Ta'ala suruh maklumkan kepada orang-orang kufar, orang-orang musyrikun. Jadi mana azan tu maklum lah ya. Baik, itulah secara ringkasnya dari sudut bahasa, literally. Kemudian secara syarak, azan merujuk kepada pemakluman akan masuknya waktu solat. Ya. Dengan lafaz-lafaz tertentu kerana beribadah kepada Allah. Ya. Al-azanu syar'an al-i'lam bidukhuli waqti as-salah bilafzin makhsus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'abbudan lillah. Azan secara syarak ialah pemberitahuan tentang masuknya waktu salat dengan lafaz-lafaz yang tertentu, kerana beribadah kepada Allah. Jadi azan ni satu pemakluman, dia ada kaitan dengan waktu dan dia juga mempunyai lafaz-lafaznya yang tertentu. Mana nak azan suka-suka kita dengan lafaz-lafaz kita, tak boleh. Ta'abbudan lillah, dan kerana beribadah kepada Allah. Maksudnya penggunaannya juga mesti tauqif, based on revelation. Bukan boleh main azan ikut dan aja. Kan? Nak pergi haji azan, nak pergi umrah azan, nak balik kampung azan, nak periksa azan. Ta'abbudan lillah. For the worshipping of God. Azan ni ibadah. Ibadah asasnya mesti based on revelation. Kan? Sebab tu banyak hak awak ibadah, ulama mentaqikan ujung tu ta'abbudan lillah, beribadah kepada Allah, supaya orang faham prinsip perkara yang dikaitkan dengan ibadah kepada Allah mesti tauqif, based on revelation. Kerana asas ibadah tauqif. Al-ibadatu asluha tauqif. Tauqif ni makna based on wahyu lah ya. Anak lahir azan tak apa. Itu ada persyaratannya walaupun ada khilaf. Tapi nak pandai-pandai kita. Dulu timbul di Pahang nak periksa azan. Tak ada kerja kan. Ada orang sokong pula tu.
Nabi nak berperang tak azan pun. Kan? Ada fungsinya azan ya. Bukan boleh main azan ikut dan ya. Baik. Esok orang kahwin pun azan juga. Tapi baguslah daripada pasang lagu ikut dan tu, baik pasang azan. Bukan baik pasang azan, baik azan. Mungkin kita akan fikir macam itulah ya. Tapi tak boleh sedemikian. Pasal ibadah, azan ni ialah ibadah. Ibadah mesti terikat kepada apa yang diwahyukan. Kan? Baik, itu maksud azan. Yang kedua ialah berkaitan dengan hukum azan. Apa hukum azan? Azan sebenarnya dari sudut hukumnya ulama tidak sepakat. Ada yang kata fardu ain. Ini merujuk kepada azan-azan yang digunakan untuk nak panggil orang semayang. Azan-azan yang kita laungkan pada solat-solat yang fardu lah ya. Adapun azan yang digunakan pada tempat-tempat yang lain, of course tidak wajib. Azan ketika anak dilahirkan, kan? Azan ketika kebakaran, boleh azan ketika kebakaran. Bolehlah insya-Allah, ada hadisnya tapi tidak sahih. Bila lagi? Azan ketika nampak hantu. Kan? Tak pernah tengok hantu. Saya pun tak pernah tengok. Tering juga nak tengok, tapi tak tengok-tengok sampai gela. Tak tahu kenapa. Kan? Orang cakap balik Kelantan malam-malam nampak hantu tak ada kepala lah, potong. Dia bawa lori, dia sedap cerita. Aku balik Kelantan, dia kata, bawa barang. Bukan balik Kelantan lah, pergi Kelantan, dia kata. Tiba-tiba kereta potong, tengok-tengok, driver tak ada. Lagi syok, driver tak ada kepala. Dah cermin gelap, mana kau nak nampak driver? Saya pun selalu balik Kelantan juga. Zaman bujang dulu, saya balik seorang aja tengah-tengah malam. After 12 o'clock PM, 1 o'clock, sampai lepas subuh. Tak pernah aku nampak pun. Merepek. Ustaz tak percaya kat hantu ni. Bukan tak percaya. Tapi cerita merepek tu kita tak percaya kan. Hantu pun takut kat dia. Dia ingat dia yang takut kat hantu. Apa? Kan? Mana tadi? Lupa sebut hantu-hantu. Takut sangat kat hantu. Baik. Apa tadi? Tidak sepakat. Haji follow saya. Ya. Hot tu tak wajib lah. Of course lah tak wajib kan. Tapi yang bersabit dengan kita azan semasa solat fardu. Sebagian ulama kata fardu ain. Sebagian kecil lah ya. Umpama yang standard dalam mazhab Az-Zahiri, dia kata wajib lah ya. Ataupun fardu ain. Ada ulama lain kata wajib juga, tapi fardu kifayah. Dia kata fardu ain. Maknanya every time kita nak semayang, kita mesti azan. Berjemaah baik, semayang seorang baik. Main-main. Jadi tuan-tuan semayang seorang pun kena azan. Tapi jangan azan sampai dengar tak ke mana-mana pula. Cakap apa hal rumah tu azan tu? Ada orang nak mati ke? Azan slow-slow lah ya. Sebagian pula kata fardu kifayah. Dan ini juga dipegang oleh sebagian ulama Syafi'i, tapi tidak keseluruhannya. Kerana majoriti ulama-ulama Syafi'i bahkan distandardkan dalam mazhab itu ialah sunnah. Hatta Imam Abi Syuja' dalam matan Al-Ghayah wa Taqrib dia kata al-adhanu sunnatun. Azan itu adalah sunnah. Dan setahu kita dalam mazhab Syafi'i memang sunnah. Jadi ada yang kata fardu kifayah. Apa maksud fardu ain? Mana everybody mesti melakukan bila dia nak semayang. Apa maksud fardu kifayah? Maksudnya tak wajib ke atas setiap individu. Jika ada orang melakukannya, sudah memadai. In qama bihi ma yakfi saqata 'anil baqin. Jika ada orang yang melakukannya dalam keadaan bilangannya sudah mencukupi, maka telah gugurlah kewajipan ke atas yang lain. Ataupun setengah ulama mengatakan idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Jika sebahagian telah melakukan, maka sebahagian lain tidak dituntut lagi. Itulah maksudnya. Fardu kifayah.
Dan ada yang kata sunnah lah ya. Dan asal mereka banyak lah ya. Tapi saya ingat pendapat yang pilihlah oleh ulama-ulama kontemporari dalam buku-buku fiqh sunnah yang terkemudian. Kita boleh lihat dalam Tamamul Minnah, Al-Albani, Al-Azazi, Syekh Ahmad Musa dalam Hidayah Al-Mutanazih, Syed Sabiq dalam dalam fiqh sunnah dia. Syekh Abdullah Al-Mutallaq pun sama dalam fiqh sunnah. Syekh Abdul Tayyar, banyaklah yang karang buku-buku fiqh terkemudian ya. Syaukani saya tak ingat. Saya tak silap fardu kifayah juga. Jadi kita boleh kata majoriti ulama-ulama yang terkemudian memilih fardu kifayah. Asalnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Malik bin Huwairis, di mana kata Rasulullah SAW, "Idza hadaratis shalah falyu'azzin lakum ahadukum wa liya'ummukum akbarukum." Kata Nabi, bila masuknya waktu solat, bila hadirnya waktu solat, maka azanlah. Perintah tu. Falyu'azzin lakum, azanlah bagi kamu, ahadukum, salah seorang daripada kamu. Itu perintah. Perintah asalnya wajib. Kan? Waliya'ummukum akbarukum, dan hendaklah menjadi imam orang yang lebih tua di kalangan kamu. Sebab tu anak tak nak jadi imam tu, sana muda lagi. Kan? Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Abi Dawud daripada Anas bin Malik. Amaran Nabi Bilalan. Ini bukan Nabi kata, Anas yang kata. Marfu' maknawi. Amaran Nabi Bilalan an yashfa' al-azan wa yutir al-iqamah. Kata Anas, Nabi menyuruh Bilal untuk mensyafa'kan azan, yakni menggenapkan azan. Nanti kita bincang dalam lafaz azan nanti ya. Azan ni ada 3 lafaz ya. Tarmik tasniah, tarmik tasniah dan tasniah. Ada 3. Jadi dia kata Nabi memerintahkan supaya digenapkan azan, diganjilkan diganjilkan iqamah. Ya, amaran Nabi Bilalan ay yashfa' al-azan wa yutir al-iqamah. Nabi suruh Bilal genapkan azan, ganjilkan iqamah. Nabi suruh makna wajib. Kan? Kita belajar dalam usulul fiqh, al-amru lil wujub. Suruh tu makna wajib. Cuma depa bezalah wajib kifayah ataupun wajib ain, ya, fardu ain. Kemudian Anas bin Malik sebut lagi dalam Sahih Muslim ataupun Bukhari, katanya kana Nabi iza ghaza bina lam yaghzu hatta yusbih. Nabi bila pergi berperang dengan kami, bila Nabi nak masuk satu kawasan, Nabi takkan masuk sehingga Nabi tunggu waktu subuh. Untuk apa? Untuk Nabi dengar tempat ni ada azan ke tak ada azan. Idza sami'a azanan kafa'anhum wa idza lam yasma' azanan aghara alaihim. Bila Nabi dengar orang azan kat tempat tu, Nabi takkan menyerang. Pasal dalam tu ada orang Islam. Tapi bila Nabi tak dengar azan, Nabi akan masuk. Kerana menunjukkan bahawa tempat tu bukan tempat orang Islam. Jadi memang nampak macam wajib lah. Kan? Macam fardu ain lah tu. Nabi suruh hatta Nabi tak berperang, memasuki suatu kawasan, melainkan Nabi nak dengar dulu azan ke tak azan. Tapi dia kerana tidak semua hadis-hadis tentang solat disebut tentang azan. Sementara azan ni pula banyak disebut dalam solat-solat berjemaah. Dan tidak ada hadis yang Nabi mengancam orang-orang yang tidak azan. Tak adalah hadis Nabi kata siapa semayang tak azan masuk neraka. Ancaman tak ada. Jadi macam kewajipan. Tapi nak kata kalau tinggal haram, tidak ada pula ancaman. Kan? Sebab itu pendapat yang kata fardu kifayah adalah lebih dekatlah dengan sunnah Rasulullah SAW.
Kerana Nabi SAW selepas disyaratkan azan, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Walaupun tidak ada ancaman, tapi Nabi tidak pernah meninggalkannya. Sebab itu kata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, walaupun ulama khilaf, ada kata fardu ain, ada kata fardu kifayah, ada kata sunnah, tapi mereka sepakat azan tak boleh ditinggalkan dalam satu-satu negara Islam secara mutlak. Jika dia ditinggalkan, maka mereka boleh diperangi. Dan itu juga disebut oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Kata beliau, la a'lamu khilafan fi wujubil azan ala ahli al-amsar. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Walaupun dia kata sunnah pun, dia tetap kata kukuk mana pun mesti ada azan juga. Kalau satu tempat yang besar tu, ada juga satu azan. Sekurang-kurangnya. Walaupun tak 5 waktu solat, ada satu azan pun ada juga. Tak boleh tak ada langsung. Kan? Nampak? Ada kewajipan di situ. Sementara ia syiar Islam yang membezakan, kata beliau, al-azanu huwal alamah adalah al-mufarriqah baina daril Islam wa daril kufr. Azan ni, selain daripada dia Nabi azan, Nabi bersuruh azan, dia adalah syiar kepada Islam dan menjadi alamat perbezaan antara negara orang Islam ataupun negara yang didiami oleh orang Islam dan negara kufar yang tidak ada orang Islam di dalamnya. Itulah dari sudut hukum lah ya. Hak terlibat dengan semayang. Ya. Boleh. Ada soalan? Sementara saya minum. Kuih tak ada? Tak apa. Pisang. Macam itulah. Okey, cukup sos cukup. Makan pisang. Okey, itu dua ya. Mukadimah bab azan pun banyak juga, tapi saya bagi kat basic. Dan yang ketiga ialah fungsi azan. Bismillah. Fungsi azan sebagaimana yang saya sebut pada pekan awal tadi, ia untuk memanggil orang solat. Bahkan itulah azan. Seumpama didefinisikan. Al-alamu bidukhuli waqti solat bilafzi makhsus ta'abudan lillah. Panggil orang semayang kan. Jadi semayang berjemaah tidak syak lagi adanya azan. Sebaik-baiknya 5 waktu solat mesti azan. Dan sebaik-baiknya di semua tempat-tempat solat berjemaah. Sembahyang seorang, it's an option. Nak azan boleh, tak nak azan boleh. Kita kalau sembahyang seorang di rumah, azan bagus. Dapat pahala insya-Allah Taala. Kerana Nabi SAW sebut siapa-siapa yang sembahyang jauh pada orang di puncak bukit. Ada Abu Sa'id yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud. Allah Ta'ala berbangga dengannya. Ya. Hadis itu dinukilkan dalam bab Fadailul Azan. The privilege of azan. Kelebihan-kelebihan azan. Bila kita sembahyang seorang, kita azan. Allah Ta'ala berbangga dengan kita kepada malaikat-malaikatnya. Ya'jabu rabbukum macam mana dia tu? Ya'jabu rabbukum bi ra'i ghanam ala shaziyati ra'sin bi jabalin. Yu'azzin wa yuqim wa yusalli. Yaqulullah li malaikatihi unzuru ila abdi haza. Yu'azzin wa yuqimus salah yakhafu minni ghafartu lahu zambahu wa adkhaltuhu al-jannah. Tadi sahih tu. Nabi kata Allah Ta'ala berbangga dengan orang yang berada di puncak bukit. Puncak bukit ada orang tak? Mana ada orang? Kan? Rimau ada. Tiba-tiba bila masuk waktu semayang, dia azan. Dia qomat, kemudian dia semayang. Allah Ta'ala berkata kepada malaikat-malaikatnya, lihatlah hamba-Ku itu. Dia azan, dia qomat, dia semayang. Kerana dia takut ke aku. Aku ampunkan dosanya dan aku masukkannya dalam syurga. Itu fadilah azan. Sebab itu, semayang seorang pun amat-amat digalakkan azan. Ya.
TV azan, kenapa? TV azan tak dikira ibadah. Sebab tu kita tak ditutup untuk menjawabnya. Tak payah jawab. Tapi kalau jawab pun tidak salah. Tapi dia tak macam konteks ibadah yang kita bincang ni lah. Ya. Boleh pasang azan video dalam TV dan radio bila masuk waktu azan depa pasang azan. Boleh. Tak ada masalah. Tapi dia bukan azan ibadah yang kita bincangkan ini. Maksudnya dia bukan nak panggil orang semayang, dia sekadar nak bagi tahu masuk waktu saja kan. Boleh jawab, tapi tak jawab pun tak apa. Melainkan kalau live, Bilal atau muazzin masjid negara azan, ambil video live, itu digalakkan kita jawab sebagaimana biasa. Mana dia azan yang ibadah, macam azan sekarang. Tapi setakat pasal rakaman tak ada apa kan. Macam pasal radio Quran lah kan. Kan tak ada apa. Pasang okey lah kan, tapi dia bukan ibadah yang disyariatkan macam yang kita belajar ni lah ya. Dia bukan azan dimaksudkan. Itu semua azan yang nak beritahu masuk waktu solat begitu saja. Pasal dia bukan nak panggil orang semayang pun. Ini azan di masjid-masjid di surau, bila masuk waktu memang physically ada orang azan. Nampak? Jadi tidak ada pertikaian bahawa azan memang untuk semayang berjemaah. Dan itu asas kepada pensyariatan azan. Jadi fungsi azan ni satu, semayang berjemaah, of course. Malah awal-awal pensyariatan azan adalah kerana solat berjemaah. Kerana solat berjemaah tidak disyariatkan di Mekah. Nabi dan sahabatnya ada semayang berjemaah, tapi masing-masing. Tak ada macam sekarang. Masuk waktu je azan, semayang beramai-ramai di satu tempat. Tidak ada. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah dalam Mukhtasar Al-Muzani, dia menyatakan bahawa para sahabat Nabi SAW di Makkah semayang masing-masing. Bila mari ke Madinah, baru disyariatkan azan. Itu yang disebut oleh Ibnu Umar dalam Sahih Muslim. Kanal muslimun idza qadimu al-Madinah yajtami'un fayatahayyanuna lis-salah. Orang Islam bila dia berpindah atau berhijrah ke Madinah, mereka berkumpul dan mereka nak semayang. Yajtami'un fayatahayyanuna lis-salah. Mereka fikir macam mana nak kumpul untuk semayang ya. Faqala ba'duhum ittakhizu naqusan misla naqusin nasara. Jadi bila kami berpindah ke Madinah, kami berkumpul, kami duk bincanglah macam mana nak panggil orang semayang ni. Jadi sebagai memberi idea, kita ketuk loceng seumpama loceng orang Nasrani. Naqus ialah al-jaras, loceng ya. Betul, loceng ni tak bagus ya. Kalau tak ada apa-apa, jangan ada loceng. La tadkhulul bait, hadis Muslim daripada Ibnu Abbas. Nabi kata la tadkhulu al malaikah baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tak masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan gambar. Itu anjing gambar. Ni apa, loceng. Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud. La tashabu al malaikah rifqan. Malaikat tidak bersama-sama dengan orang yang bermusafir jika mereka ada loceng. La tashabu al malaikah rifqan. Malaikat tidak bersama dengan orang yang bermusafir, orang yang berjalan tu. Dan hadis tu la tashabul malaikah rifqan jaros. Macam mana sebut jaros? Alah, lupalah hadis tu. La tashabul malaikah rifqan. Tak ingat. Tapi nak cerita, Nabi kata kalau kita musafir, kita ada loceng, malaikat tak ikut sekali. Bukan malaikat Rukun Atik ni.
malaikat rahmat lah. Kan? Macam Nabi kata, kalau dalam rumah ada gambar dan anjing, malaikat tak masuk. Maksudnya malaikat rahmat lah ya. Jadi loceng-loceng ni kalau tak ada apa-apa, sebaiknya tak digunakan. Loceng kat sekolah tak apa, kering, dia bukan ketuk. Ni loceng yang diketuk-ketuk. Sebab dulu orang Kristian memang dia ketuk loceng. Dekat menara dia tak loceng besar. Kung, kung, kung. Kan? Selalu tengok movie filem kan ada kan? Kat menara-menara. Itu nakus. Jadi dia kata, kita ambil loceng lah. Buat guna loceng macam orang Kristian. Wa qala ba'duhum ittakhazu ittakhazu naqusan misla naqusin nasara wa qala ba'duhum ittakhazu ambil buqan misla buqil yahud. Sampai kata ambillah seruling seumpama seruling orang Yahudi. Bukan seruling, dia buq ni ialah satu alat yang ditiup seumpama tanduk haiwan. Bukan seruling apa? Trompet pun boleh, tapi bukan trompet besi macam sekarang. Dia macam tanduk gajah tu. Kita tengok filem yang lama-lama klasik punya kan. Dia tiup. Orang Yahudi dulu kalau dia nak panggil ibadah, dia tiup buk. Buk tu benda tu lah. Tiup. Kan? Tak tahulah, nanti Google lah tengok macam mana. Kan? Tekan buk, ba, waw, qaf. Tekan image, dia akan keluar. Bentuk-bentuk tiupan orang Yahudi pada zaman dulu. It is a classic tool lah. Dia satu alat yang klasik. Lantas Umar berkata kepada mereka, afala nab'asu rajulan yunadi bis salah. Kenapa kita tak lantik seseorang untuk dia panggil kepada semayang? Kenapa nak kena ambil loceng, nak kena ambil nak panggil apa buk tu? Tak tahulah terjemah. Saya tak baca buku Melayu, saya tak tahu. Kan? Tapi kalau tengok buku terjemahan Melayu yang mungkin dia ada bagi ni. Bukan seruling, trompet lah, senang cerita trompet. Saya pun ada baca juga book dia terjemah kepada trompet. Ada juga buku fiqh yang telah diterjemahkan. Saya pernah baca tu. Bolehlah trompet lah, senang cerita. Tapi bukan trompet yang kita panggil trompet yang alat muzik sekarang. Tuang. Tak pernah dengar. First time lah. Bukan. Ialah tanduk, tapi tak boleh kata tanduk juga. Sebab dia dah jadi alat muzik. Dia bukan alat muzik, dia jadi alat tiupan. Adalah nama dia kot, Allah Ta'ala alam lah. Orang Melayu mungkin tak guna benda tu, kita tak tahu. Tapi dia ada specific term lah ya. Jadi Umar kata, kenapa kita tak lantik seseorang untuk dia panggil kepada semayang? Umar bagi cadangan macam tu. Afala nab'asu rajulan yunadi bis salah. Kata Umar Al-Khattab. Itu satu riwayat. Ada lagi riwayat yang lain yang paling masyhur juga. Mana-mana buku fiqh biasa dia bawa mari riwayat ini. Itulah riwayat Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis amat famous dan masyhur sekali, di mana Abdullah bin Zaid dia bermimpi orang azan. Masa tu Nabi dan sahabat duk tengah cadang lah, duk cadang itu, cadang ini, cadang itu, cadang ini. Cuma dalam riwayat Abdullah bin Zaid, kalau lihat riwayat Ibnu Umar yang saya baca tadi, Nabi tak setuju kepada kedua-dua cadangan itu. Tapi hadis Abdullah bin Zaid, Nabi suruh ambil nakus. Bukan Nabi suruh, Nabi benarkan. Lamma ajma'a Rasulullah an macam hadis tu. Kata Abdullah bin Zaid, lamma ajma'a Rasulullah an yudrab bin naqus wa huwa lahu karih limuwafaqatihi an-nasara. Kata Abdullah bin Zaid, tak kala Nabi menerima pandangan mereka untuk ambil nakus. Nakus tu apa tadi? Kristian punya tadi? Loceng. Sedangkan Nabi tak suka kerana ada persamaan dengan orang Nasara. Kan? Sahabat cadang-cadang, bolehlah ambil nakus lah, ambil loceng lah. Tapi Nabi tak suka. Wa huwa lahu karih li muwafaqatihi Nasara. Kerana dia sama dengan Nasara. Tapi mungkin dah tak ada pilihan yang lain. Bolehlah sementara ke macam mana, wallahu ta'ala alam. Kemudian
Dia tidur. Ya. Tafa bi taifun wa ana naim. Ya, bila dah bincang balik. Dia tidur malam kan. Bila dia tidur, tafa bi taifun wa ana naim. Rajulun alaihi sauban akhdaran wa fi yadihi naqusun yahmiluhu. Aku pun tidur. Tengah aku tidur, aku mimpi jumpa seorang lelaki berpakaian hijau. 2 pakaian hijau. Dan di tangannya ada nakus, ada loceng. Dia bawa loceng tu. Aku pun tanya kepadanya, fasa'altuhu atabi'un nakus? Adakah kau menjual loceng ini? Lalu lelaki pun kata, ma tasna' bihi? Kenapa? Kamu nak buat apa? Dia kata, nad'u bihi ila salah. Kami nak guna untuk panggil orang kepada sembahyang. Ya. Kemudian orang itu berkata, malaikat lah, mungkinlah Allah Ta'ala alam. Tapi dalam mimpi lah ya. Of course lah, malaikat ya tak? Dia pun kata, afala adulluka ala ma huwa khairum min zalik. Nak tak aku ajar kau suatu benda lebih baik daripada itu? Tak payahlah guna loceng ni, dia kata. Saya kata macam tu. Tapi lebih kurang macam tu lah ya. Nak tak aku ajar suatu benda lebih baik daripada ini? Mana tak payahlah guna loceng ni. Aku ajar benda yang lain. Aku ajar azan, lafaz. Dia kata, bala, boleh. Dia pun ajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syara la ilaha illallah, syara la ilaha illallah, syara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir 4 kali, yang lain semua 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali sampai habis. Summa stakhara ghairu ba'id. Lepas dia ada haji azan, dia ajak iqamah pula. Dia kata, idza aqamta, bila kamu nak iqamah, taqulu, kamu kata begini. Macam tadi juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syara Allah. Tapi sekali. Takbir je 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau lain semua sekali. Sampai apa nama? Lepas hayya 'alal falah tu apa? Qad qamatis salah. Itu 2 kali. Ya. Kemudian dia kata, esok pagi tu aku bagi tahu Rasulullah. Falamma asbahtu akhbartu bizalika Rasulullah. Aku pun beritahulah pagi esok kepada Rasulullah bila aku bangun. Maka Nabi kata, inna hadhihi ru'ya haqqun insya-Allah. Nabi kata, ini adalah mimpi yang benar insya-Allah. Ya. Jadi Nabi kata ini mimpi yang benar. Alqihi ala Bilal. Maka kamu pergi ajar kat Bilal. Fa innahu anda minka sautan. Kerana ia mempunyai suara yang lebih baik, lebih kuat daripadamu. Dia pun pergi ajar kat Bilal. Dalam hadis Abi Daud ada tambahan. Dia kata faqumtu ma'a Bilal fa ulqihi alaihi. Aku pun bangun bersama Bilal. Aku pun membentangkan azan itu kepada Bilal. Fasami'a zalika Umar dengar, wa huwa fi baitihi. Dia duduk kat rumah dia. Fa kharaja yajurru ridaahu. Dia pun datang bersegera menarik kain ridaknya. Faqala, lalu berkata, laqad ra'aitu misla ma ra'a. Wahai Rasulullah, aku pun tengok mimpi seumpama yang Abdullah bin Zaid pun mimpi. Nabi pun kata, falillahil hamdu. Maka bagi Allah itu adalah kepujian. Mana alhamdulillah lah. Nabi kata. Dan ada juga riwayat lain menunjukkan bahawa bukan hanya Abdullah bin Zaid dan Umar yang bermimpi sedemikian. Tapi ada beberapa sahabat yang lain. Katanya ramai juga sahabat yang cuma saya tidak telitilah riwayat itu, tak penting bagi saya. Tapi menunjukkan bahawa ia adalah lafaz yang diriwayatkan ataupun yang didapatkan oleh Abdullah bin Zaid menerusi mimpinya. Kemudian diakui oleh Nabi SAW. Jadilah dia sunnah takririyah pada peringkat awal. Nabi takrir sedemikian. Jadi confirm lah peristiwa yang berlaku, mimpi yang diberikan kepada Abdullah bin Zaid dan Umar, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan azan ini adalah untuk nak panggil orang sembahyang berjemaah. Itu asas kepada azan. Sebab itu fungsi hak nombor 1 azan untuk panggil orang sembahyang berjemaah pada kelima-lima solat fardu. Termasuk Jumaat sekali lah ya. Nampak?
Dan bukan hanya sekadar nak beritahu masuk waktu, nak panggil orang semayang sekali. Kan? Jadi macam azan kat radio masjid tu nak beritahu masuk waktu saja. Lagi pula dia rakaman, kan? Dia bukan satu perbuatan ibadah seumpama yang disyariatkan. Tapi nak pasang bagi tahu tak ada masalah, harus ya. Itu nombor 2. Itu nombor 1. Sepakat para ulama memang azan untuk panggil orang semayang. Kalau ni tidak ada pertikaian, ijma', consensus. Tak ada takwil-takwilan. Memang itulah asas kepada azan. Walau bagaimanapun, azan ada lagi fungsi-fungsi yang lain tapi tidak disepakati oleh para ulama lah ya, selain daripada solat berjemaah. Antaranya ialah azan untuk anak yang baru dilahirkan. Sebagai ulama mengharuskan atau mensunahkan atau menggalakkan, sebagian lagi kata tidak. Pokoknya ialah hadis yang diriwayatkan. Sebab ada yang kata sahih, ada yang kata dhaif. Jadi dia tak sepakat. Tapi saya kira sebahagian mengharuskan. Hatta lah standard dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain saya tak pasti. Saya pun tak semak. Tapi ada ba'dul Hanabila, ba'dul Malikiyah, ba'dul Ahnaf, sebagian ulama Syafi'i, sebagian ulama Hambali, sebagian ulama Hanafi yang menggalakkan juga. Tapi yang standard saya tak pastilah di kalangan mazhab-mazhab itu. Saya tak pasti. Tapi adalah ya, keharusan itu ada. Ataupun galakan itu ada di sebagian ulama. Mazhab Syafi'i of course lah digalakkan. Atau sebagian mensunahkan. Adalah beberapa hadis yang diriwayatkan umpama dalam Sunan Abi Dawud daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Katanya Nabi SAW bila lahir Hasan dan Husain, Nabi azan pada kedua-duanya. Azana Rasulullah fi uzunil Hasan wal Husain lamma waladat huma Fatimah. Kata Abu Rafi', nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini, jika ia sahih lah ya. Tapi Imam Tirmizi kata hadis ini juga diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi. Imam Tirmizi kata hadisun hasan gharib. Hadis ni gharib tapi dia hasan. Makna applicable, boleh diterima. Dan saya ingat itulah sandaran dalam mazhab Syafi'i yang kata sunnah ataupun digalakkan, mustahab ya. Kata Abu Rafi', Nabi azan pada telinga Hasan dan Husain ketika Fatimah melahirkan kedua-duanya. Ya. Jadi anak kita lahir boleh azan. Dan boleh juga azan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Pasal ada juga riwayat yang lain, Nabi menyuruh kita azan sedemikian. Tapi sama jugalah hadis tu dhaif, ada sebahagian kata tidak dhaif, macam itulah ya. Dia tak sepakat dari sudut hadis itu ya. Hadis apa ya? Saya tengok hadis apa. Hadis Husain bin Ali. Hadis Husain. Kata Husain, kata Rasulullah SAW, dikatakanlah ya, kata Rasulullah SAW, siapa-siapa yang lahir anaknya, kemudian dia azan di telinga kanannya, dia qomat di telinga kirinya, maka anaknya tidak akan diganggu oleh Ummu Sibyan. Maulidalahu mauludun fa'adzana fi uzunihil yumna wa aqama fi uzunihil yusra lam tadurrahu Ummu Sibyan. Dulu saya pergi kursus perubatan Islam lah ya. Yang saya tak apa setuju pun istilah tu. Kan? Saya dulu banyak pergi kursus perubatan Islam. Adalah 2-3 orang. Tokoh-tokoh hebat lah. Kalau saya sebut nama tuan-tuan confirm tahu punya. Kan? Tapi sebab kita nak tahu, nak ambil ilmu, kan, nak belajar. Kalau kita tak masuk kursus tu, saya pun tak tahu macam mana. Kan? Lepas tu dulu pun pasal belum jadi ustaz lagi, baru nak start. Masa tu ada niat nak jadi bomoh sikit. Sebaik tak jadi bomoh. Hadis ni memang dia baca. Dan dikatakan sebab anak tu kena sawan dan seumpamanya kerana tidak azan. Pasal hadis ni kata
Siapa-siapa yang lahir anaknya, dia azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri, dia tidak akan diganggu oleh Sibyan. Sibyan ni nama sejenis jin yang menyebabkan sawan. Tapi bila kita belajar, scientifically sawan ni tak ada kena-mena dengan jin pun. Sawan ni problem dari sudut otak, brain, otak dia tu ada problem. Penyakit di situ. Bacalah Google tengok kan. Cek tengok punca sawan. Kan? Dia penyakit yang melibatkan kita punya tubuh badan lah ya, bukan penyakit misteri ke apa, tak ada ya. Dah hadis itu pun tidak sahih ya. Tapi nak cerita, jadi sebab tu ulama sebagian menggalakkan azan dan iqamah. Jadi kita boleh azan dan kita boleh juga azan dan iqamah. Ya. Budak-budak lelaki, budak-budak wanita ala tasawi, equally. Sama saja. Kita boleh azan, kita boleh azan juga di tengah kanan, kita boleh juga qamah di tengah kiri. Ada juga yang kata perempuan tak payah azan, iqamah saja. Wallahu taala alam lah ya, saya tak pasti. Tapi setahu saya, setakat saya belajar, yang digalakkan oleh para fuqaha ialah sama ada azan ataupun azan dan iqamah. Lelaki baik, perempuan baik. Mungkinlah ada pendapat-pendapat itu. Sebab ustaz kan, takkan dia cakap saja, mesti dia baca buku, mesti ada dalam kitab. Ya. Tapi kalau tak nak azan pun tak apa. Tapi saya, personally, saya azan. Anak saya lahir, memang saya azan. Dan saya iqamahkan. Saya buat kedua-duanya. Lepas anak saya, isteri saya lahir, saya duduk kat isteri saya lah ya. After dia lahir tu, misi dah ambil, dah lap-lap, dah timbang, dah balut, dia panggil kita. Saya pun azan ya. Masa tu baru nak start tapi dah pandai azan dah. Kebetulan sebelah isteri saya pun dia baru lahirkan anak juga. Suami dia pun duduk dengan saya di tempat menunggu tu. Di sofa tu. Saya pun tanya dia, abang tak azan anak ke bang? Tak apalah. Dia saya balik esok-esok saya panggil ustaz, minta ustaz tu je lah azan kan. Sian ustaz je. Azan. Jadi boleh azan. Tapi kalau tak nak azan pun tidak mengapa. Tapi sebaik-baiknya azan. Bagi saya tidak ada masalah sama sekali. Dua. Lagi. Azan boleh juga ketika kebakaran. Ya. Walaupun hadis itu tidak sahih. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam syarah sahih Al-Bukhari. Nama dia Fathul Bari. Fathul Bari ni ada dua. Satu nama kitab yang disyarah oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ahmad bin Muhammad Al-Asqalani. Ahmad bin Ali Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani lah. Satu lagi Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Juga nama Fathul Bari. Cuma Fathul Bari Ibn Hajar dia lebih komprehensif lah ya. Dia lebih detail dia punya ini. Jadi dia kata hadis itu dhaif dalam huraian beliau dalam bab tu. Di mana hadis yang diriwayatkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, daripada Sa'd bin Abi Waqqas, dan mungkin ada lagi sahabat-sahabat yang lain. Bukan. Silap. Hadis itu diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah. Ya. Di mana kata Nabi SAW, "Iza ra'aitumul hariq fa'zanu bis-salah, fanadu bis-salah." Atau kama qala. Bila kamu lihat api, maka azanlah sebagaimana kamu azan untuk solat. Tapi dia hadis tidak sahih. Tapi hadis itu dimasukkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Adhkar. Walaupun tidak sahih, tapi dia masukkan. Kerana prinsip ulama dalam hal ni, hadis-hadis seumpama ini boleh diamalkan. As long as kita tak anggap dia sunnah lah ya. Dan dia tidak terlalu dhaif. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau kebakaran boleh azan. Digalakkan oleh sebagian ulama lah ya. Kita kata begitulah ya. Jadi nak azan boleh, tak nak azan boleh. Tak ada apa masalah. Berapa dah tu? 3 kan? Yang keempat ialah ketika tengok hantu. Berjumpa hantu atau seumpamanya. Pasal ada juga hadis. Hadis tadi lah ya.
hadis Jabir, hadis Sa'd bin Abi Waqqas, yang diriwayatkan dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah, dalam Musannaf Abdul Razzaq, dan dia tak ada dalam kitab sunan. Dan sanadnya dhaif dan tidak sahih sama sekali. Di mana dikatakan Nabi kata idza taghawwalatil ghilan fa'azinu, kata Nabi. Dia ada beberapa lafaz. Itu salah satu lafaznya. Bila kamu orang kata apa, dirasuk hantu, dirasuk syaitan. Ghilan ni mana syaitan? Hantu lah ya. Hantu yang mengganggu manusia. Itu disebut sebagai ghilan. Jamak kepada ghaul. Kan? Kita jalan-jalan, pokok dia nak kacau kita. Itu orang Arab panggil ghaul. Sejenis syaitan. Nama lain bagi syaitan. Bukan begitulah ya. Jadi, jika kamu dirasuk syaitan, diganggu hantu atau seumpamanya, maka azanlah. Katanya Nabi kata begitu, tapi hadis tak sahih. Jadi boleh azan, tak ada masalah, walaupun hadis itu tidak sahih. Tapi tak perlu pun, ya tak? Jalan-jalan pokok ke getah, ambil kasut lempar kat pokok tu. Tapi boleh azan lah ya. Boleh baca Quran, boleh azan terpulang lah ya. Lagi fungsi azan, wallahu taala alam, saya tidak tahu. Azan ketika bermusafir, sama ada ketika hendak bermusafir ataupun ketika dalam pemusafiran. Wallahu taala alam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' menukilkan adabus safar dalam bab haji. Ada adab bermusafir, ada puluhan adab, tak kurang daripada 50 adab ketika kita nak pergi haji. Tapi tidak ada satu pun saranan daripada beliau supaya azan, kerana tidak ada asas pensyariatannya. Ya. Mungkinlah ada ulama-ulama tertentu menggalakkan atau seumpamanya, tapi tidak ada asas sama sekali dan tak perlu. Musafir ni memang digalakkan kita berzikir, ya, digalakkan kita berdoa atau seumpamanya. Ma min raqib yasiru bi zikrillah illa radifahu malak, wa ma min raqib yasiru bi sya'r illa radifahu syaitan. Ya, dalam hadis Abi Dawud daripada Umar Al-Khattab, Nabi kata, sesiapa yang berjalan dia bertemankan zikir, dia akan ditemani oleh malaikat. Siapa yang bermusafir, dia bertemankan syair. Syair ni benda lara lah. Zaman sekarang kita kata lagu lah, kan? Atau apa-apa saja yang lara, maka dia akan ditemani oleh syaitan. Memang digalakkan lah setiap masa kita ni. Tapi in spesifik, azan before musafir atau ketika pemusafiran atau selepas pemusafiran, tidak ada asas syariat sama sekali. Ya. Tapi doa sebelum musafir itu ada. Ya. Bila kita nak bermusafir, kita doa kepada orang-orang yang kita tinggalkan, itu ada. Ya. Di samping kita sendirilah baca doa nak bermusafir, kan? Doa diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Sunan Abi Dawud. Itu ada. Tapi azan tak ada, ya. Tak boleh ustaz, bid'ah lah apa? Saya tak tahulah. Tapi tidak ada dalam hak ehwal pemusafiran untuk diazankan. Sementara dalam hal-hal yang lain, ya, tak perlu, pasal tidak ada. Kan? Dulu nak periksa pun azan. Kan? Anak-anak kita dah ready. Anak kita dah baca buku. Everything is there. Doa. That's it. Go for it. Tawakkaltu ala Allah. Itu saja. Nak pergi haji, nak pergi umrah, kita suka azan apa semua, kan? Tak perlu ya. Esok nak kahwin pun azan, kan? Mati pun azan. Kan? Ada seorang ustaz tu, dia kata kalau mati boleh azan. Pasal dia kata ada ulama yang qiyas. Anak baru dilahirkan, azan. Jadi kalau mati pun azan lah. Saya tak tahulah ulama mana yang qiyas. Masalah yang kata tu ulama ustaz engineering. Tak tahulah dia baca buku engineering mana, kan. Saya tak fikirlah mana ada ulama yang berani mengkiaskan sedemikian. Ingat kias boleh kias-kias gitu je. Ya. Kadang-kadang orang sandarkan, kata ulama. Kita pun tak tahu ulama mana yang kata. Ulama kias. Ulama mana yang kias? Kan? Sebutlah ulama mana, kitab mana. Lagi tidak ada lah, ya. Jadi itulah bersabit dengan mukadimah azan. Pentakrifannya,
hukum hakamnya dan fungsinya. Yang saya kira amat jelas sama sekali. Ya. Azan untuk menghalau syaitan macam rumah, contohlah ya. Ini diajarlah dalam perubatan Islam. Kalau rumah tu ada gangguan, kita azan di depan pintu rumah ya. Wallah ta'ala alam. Nak kata larang tak boleh. Nak kata tak boleh pun tak boleh. Nak kata sunnah memang tidak lah ya. Nak kata harus pun tak tahu. Tidak ada asas pensyariatannya. Wallah ta'ala. Mungkin boleh digunakan hadis yang iza taqawwalati rilan tadi, bila diganggu oleh al-ghaul, syaitan, hantu yang mengganggu manusia, maka azan. Mungkinlah boleh guna yang itu. Saya ingat tak ada masalah. Sementara azan ni dia zikir. Ya, dia zikir. Walaupun kita tak boleh menggunakannya sewenang-wenangnya, tapi dalam hal yang masih boleh dipayungi oleh nas, sekalipun dia dhaif, saya kira mungkin ada sedikit keharusan lah ya. Jadi kalau rumah ada gangguan nak azan di depan rumah, saya kira tak ada masalah. Bagi saya lah, personally saya kata tidak ada masalah ya. As no as, yang kata dia sunnah Nabi, dan jangan kata ia digalakkan dalam syarak ya. Kerana kalau kita lihat hadis hadis Jabir dan Sa'd bin Waqqas itu yang merujuk kepada syaitan, hantu atau seumpamanya, boleh kita baca tapi tidaklah kita orang kata kan, tak ada masalah kot. Mungkin ya. Tapi sebenarnya bagi saya pun tidak perlu kan. Dalam rumah ni kita baca Quran, habislah kan. Kan Nabi kata, siapa-siapa yang baca surah Al-Baqarah dalam rumahnya, syaitan akan lari. Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsir Ibn Katsir dalam muqaddimah surah Al-Baqarah, dia buat mari beberapa hadis Nabi SAW daripada Abi Hurairah yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, daripada Ibnu Mas'ud kan. Di mana siapa-siapa yang baca surah Al-Baqarah dalam rumah, syaitan lari. Inna syaitan la yanfur minal baiti alladhi tuqra fihi suratul Baqarah. Syaitan dia akan keluar daripada rumah yang dibacanya surah Al-Baqarah. Itu hadis Muslim. Dan lagi ada riwayat dalam kitab sunnah yang lain dengan beberapa lafaz. Itu mungkin itu salah satu daripadanya. Ya. Sebab itu bila saya mengajar tentang fadilat surah Al-Baqarah, memang hadis itu saya baca. Hadis Abu Hurairah, hadis Ibnu Mas'ud, yang diriwayatkan secara sahih dalam kitab Sunan, termasuk dalam Sahih Muslim ataupun Bukhari, tentang galakan membaca surah Al-Baqarah dalam rumah. Syaitan lari. Ya. Jadi mana tak perlu benda tu kan. Tapi yalah. Ada soalan lagi? Oh, boleh berhenti dah ni. Sejam dah ni ha. Oh, cukup lah tu. Sejam lah. Ada soalan? Ada nak tanya? Kayu beduk. Apa kayu beduk? Dum. Tak perlu. Kita dah ada azan. Tapi kalau nak ketuk pun, tak tahu. Kalau loceng dengan tu tak boleh. Tapi kalau ketuk geduk dub kat kampung selalu dulu-dululah zaman saya kecil, masjid kampung saya pun buat. Azan dah boleh azan, dah ada speaker, tapi nak diketuknya juga. Saya tak pasti untuk apa. Tapi nak kata tak boleh, Allah Ta'ala alam. Tapi bagi saya tidak perlu, unnecessary. Pasal dah ada azan kan. Tak adalah kita kata semua tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Ada soalan lagi? Tak ada ya? Tak ada, kita semuanya lah, insya-Allah ta'ala. Next nanti kita masuklah syarat sah azan. Itu kita go through sajalah, dia very simple. Aku udah kaza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillah.